Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada sidang malam ni akan sebuah penceritaan yang mungkin ramai orang tak percaya. Bagi golongan muda, cerita hantu, cerita jin, cerita perang suatu zaman yang telah tumbang hampir semua negara-negara primitif atau negara bertamadun tumbang berantakan di tapak kaki tentera penjajah. Jadi tentera penjajah ni depa gembar-gembur, asyik main teknologi, main senapang kan. Tapi zaman tu masih lagi senapang belerang. Teknologi Melayu lebih canggih. Baiklah, kita mulakan tuan-tuan dan puan ya. Jadi di dalam slide ini ada satu doa. Wahai Panglima Syurga, Heaven Knights, bantulah kami, aid us. And as the soldier heard these voices, he saw before him beyond the trenches a long line of sheep with a shining about them. They were like men who drew the bow, and with another shout the cloud of arrows flew singing and tingling toward the German host. Arthur Machen, The Bowman, published 29 September 1914. Jadi di tengah-tengah perang pertama, Perang Dunia Pertama, perang tiga paksi, Syarikat India Timur, Belanda, Perancis, Spain dan juga British, termasuklah tentera penjajah yang telah melanggar Indonesia. Depa ni datang tak bawa askar jin orang ke, tak pakai mistik ke, tak pakai sakti ke. Dan digembar-gemburkan yang pemberontak ataupun musuh dalam selimut yang buka rahsia orang Melayu kebal ni macam mana nak kalahkan diorang. Jadi bagi saya yang umur 50-an dah dengar daripada atuk, daripada ayah dan dah kembali ke rahmatullah. Bangsa kita ni hebat, ada ilmu, ada sakti, ada kekuatan boleh pikul balak. Tapi panglima kita tumbang. Di sebalik fabrik realiti kita orang dunia social network sekarang ni, puak-puak yang percaya kepada alam mistik ni tak ramai. Dan lebih ramai kaki auta daripada yang pernah berdepan dengan betul-betul yang dikatakan mistik, kebatinan, kebal atau sakti mandraguna tu. Tapi ini dulunya adalah pakaian leluhur kita. Pakaian nenek moyang kita telah tumbang berantakan di pesada tentera penjajah yang telah meruntuhkan, menghancurkan kota-kota Melayu, merampas tanah, meletakkan sistem politik dan sosioekonomi perbankan riba yang kita hidup sekarang ni. Andai perang dunia ketiga atau perang yang anak-anak kita dan kita sendiri tak pernah tengok berlaku kembali, maka takkanlah kita terkejut kan kalau tiba-tiba askar hantu mereka muncul balik. Tapi askar hantu kita semua dah ditarik, saka dah dibuang, keris sakti dah dibuang dalam sungai. Jadi isu jin ni sebenarnya sinonim dengan satu zaman, the age of the Victorian. Dalam bahasa British, bahasa Mak Saleh American, dia kata occult. The occultist ni, mereka ni memang pengamal kuat. Tahap boleh jual jiwa raga kat setan, kat iblis, dekat jin untuk dapat kesaktian. Kemaruknya pihak penjajah dengan Mak Saleh ni nak pegang kuasa mistik ni. Sampai mereka kata, I sold my soul to the devil. Aku jual roh aku pada setan. Dan sangguplah membuat perjanjian berangkai sampai menumpaskan darah. Tak ada halangan bagi diorang, tuan-tuan ya, untuk kecapi kuasa paranormal. Jadi yang Tok Fauzi cakap ni ada fakta ke? Atau saja auta lagi, cerita wayang kulit kot. Jadi The Soldier and the Seer. Tengok alih bahasa, askar dan seer tu yang nampak boleh teranung, kasyaf tengok depan. Dia bukan cerita belakang. Bukan cerita saintifik diorang. Bersama dengan Aleister Crowley, The British Occult, dan JFC Fuller. Kan? Jadi tentera Inggeris
ni Major General John Frederick Charles Fuller. Ini belum masuk lagi zaman perang pasir salak. Kenapa Burst tu siapa? Knight Templar dia. Apa ilmu dia pakai? Apa yang dia pakai sehingga tumbang ni kota Setia, kota Tampan. Jadi kadang orang muda ni kita cakap macam-macam dengan mereka tak faham. Kalau kita tengok tu, boy wah, perang dengan bangsa Zulu, bangsa orang asli yang main dengan tengkorak, main dengan kebatinan, dengan kebal. Kalah juga pribumi kan. Tapi di belakang tabir, tetaplah mereka ada barisan panglima pendekar yang mengamal sama ada kehitaman menjual diri ke menjual darah, telah menumbangkan setiap kerajaan dan dinasti termasuk kerajaan Melayu itu sendiri. Jadi mereka ni ada kod. Dan ni bukan saya kata tu, ni Richard B. Spence kata. Kod dia ni sangat famous, orang Kedah kata. Secret Agent 666. Tu dia Aleister Crowley, British Intelligence and the Occult kan. Sebelah kiri tu gambar dia masa muda. Cuba pandang mata dia tu. Dalam bahasa orang mistik ni tu kaki tapa. Apa yang ditapa, apa yang diminta, apa yang dihajat, alam beralam. Wallahu alam. Tu zaman muda, lepas tengok zaman dia dah tua, kepala botak tu kan. Inilah sebuah realiti di belakang tabir apa kerja British Intelligence buat. Apa ilmu mereka pakai. Dan kadang orang kita yang muda-muda ni terlepas pandang kan. Mereka kata kebatinan, saka ni semua bidah, tak boleh pakai. Jadi berbagailah peristiwa akan penceritaan tentera gaib yang mereka pakai. Yang dinampakkan dalam perang demi perang yang berserta dan mengalahkan pejuang-pejuang termasuk pejuang tanah Melayu itu sendiri. Pelik kan tengok pedang dia, melengkar macam keris juga. Tapi tu pedang keris ke? Itu sama-samalah kita fikirkan ya. Jadi berbagai mitos dan cerita wujud dalam perang pertama, perang dunia pertama, perang dunia kedua, perang sesama mereka, termasuklah perang penjajahan telah menakluk, menumpaskan raja-raja dan negeri-negeri dan negara, termasuk negara yang mistik kuat iaitu India. Jadi berbagai lakaran dan gambaran akan peperangan demi peperangan yang melibatkan campur tangan sama ada paranormal diorang, barisan tentera diorang yang didokumentasikan sejak zaman berzaman. Jadi kalau kita tengok itu occult ni apa benda? Definisi occult ni adalah merujuk kepada magic astrologi sistem yang mendakwa mengguna pakai rahsia tersembunyi dan kuasa paranormal dan terletak pada berbadan agensi. The choice of occult blood test in general practice. Jadi benda ni kadang kita pelik kan. Bila kita dibuka lapiran demi lapiran, tanda demi tanda, cerita demi cerita. Sampai occult dalam darah pun mereka nak kaji. Maksud dia, adakah jalur yang memegang, menguasai alam beralam, warisannya Melayu itu ada sesuatu dalam darah mereka yang membawa satu keistimewaan. Jadi kita sama-samalah buka minda sedikit pada sidang video kali ini. What lies beneath orthodoxy and the occult in Victorian literature? Apakah yang tertanam, tersembunyi di bawah ortodoksi dan kesaktian kebatinan di zaman Victoria ataupun zaman Queen Victoria tersebut? Berbagai kajian yang saya akan bersambung dalam video yang seterusnya. Sebenarnya kita ambillah satu kata rumus kepada pembukaan pada sidang video malam, iaitu The Divine Province. Melahirkan bumi berwajah baru. Di bawah satu panji, penceritaan yang melibatkan alam beralam dan permainan mistik yang kini mereka telah tutup dan diletakkan saintifik, diletakkan senapang, diletakkan logik, diletakkan akal di hadapan. Maka peribumi telah menolak akan kesaktian dan warisan ilmu yang dikatakan paranormal mistik kebatinan. Maka terduduklah kita membuang permata yang warisan kita pegang suatu zaman dahulu.
Jadi untuk mengakhiri video pembuka kata atau introductory ini, kadang kita sedih. Berapa ratus ribu malah jutaan kematian pejuang-pejuang peribumi di segenap rantau dunia. Kalah di tangan mereka, tumbang bersama dengan segala warisan dan ilmu. Dan sehingga kini masih tersisa beberapa kerat yang memegang warisan zaman terdahulu. Ibarat kita membela seekor kucing atau harimau. Harimau ini pernah mempertahankan meletakkan nyawanya. Kadang saka harimau ni ilmu dia panjang. Maka menyelamatkanlah warisannya daripada dibunuh, dicincang, dikejar dan dibom suatu zaman. Lah ni orang Melayu cakap, saka ni kita buang dalam tong sampah, letak dalam botol kita buang. Ni kadang saya cakap kasar, orang marah. Saya cakap lembut, orang tak faham. Sama-samalah kita fikirkan suatu terima kasih yang telah dilupakan dan ditipu digodam dengan satu ideologi budaya saintifik yang menyorok siapa dan apa yang mereka bawa sejak sekian lama. Kita bakal bersambung dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.